Pakatan Harapan cadang perisai ekonomi atasi kesan COVID-19. Apa sebenarnya yang cuba dicapai oleh Pakatan Harapan dalam Belanjawan Perpaduan 2021? Huraian mengenai hasrat Pakatan Harapan ini dijelaskan dalam tulisan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Beliau memulakan hujahnya dengan mengajak Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memulakan proses perundingan Belanjawan Perpaduan 2021 dengan parti-parti pembangkang merangkumi dasar keuangan. Tujuannya ialah untuk memastikan bahawa belanjawan ini memenuhi aspirasi yang di-Pertuan Agong bagi mengatasi peningkatan terbaru jangkitan COVID-19 dan membantu ekonomi rakyat Malaysia. Tidak ada pihak yang dapat mempertikaikan bahawa lebih banyak dana harus diperuntukkan untuk barisan depan negara yang sedang memerangi gelombang ketiga jangkitan COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, bantuan keuangan untuk membantu sektor ekonomi negara dapat membantu menyusun belanjawan perpaduan yang menyatukan semua rakyat Malaysia, tegasnya dalam kenyataan di Roket kini. Beliau merujuk kepada dua senario yang dihadapi Malaysia, iaitu pertama, pengucupan keluaran domestik negara kasar atau KDNK sebanyak 17.1% pada suku kedua tahun ini. Dan kedua, kenyataan Menteri Sumber Manusia M. Saravanan bahawa 1 juta rakyat Malaysia dijangka menganggur menjelang September 2020. Kedua senario tersebut menunjukkan krisis ekonomi memberi kesan kepada rakyat Malaysia golongan pekerja yang harus dilindungi menerusi perisai ekonomi COVID-19. Perisai ekonomi Belanjawan Perpaduan 2021 akan menelan belanja RM31.4 bilion yang terdiri daripada langkah 3 serampang, iaitu bantuan kebajikan bulanan RM1,000 sebulan termasuk kepada mereka yang menganggur, lanjutan automatik moratorium, pembayaran balik pinjaman bank selama 6 bulan serta insentif pengambilan pekerja untuk majikan dan pekerja. RM31.4 bilion ini tidak begitu besar berbanding dengan pakej RM305 bilion di bawah Kita Prihatin yang nampaknya tidak memberikan impak yang diinginkan untuk menghidupkan semula ekonomi, ujar Lim Guan Eng. Beliau memperincikan 3 langkah tersebut, iaitu pertama, di bawah perisai ekonomi Belanjawan Perpaduan perlu segera dilaksanakan peningkatan bantuan kebajikan bulanan daripada RM200 hingga RM300 kepada RM1,000 seperti dijanjikan oleh Perdana Menteri pada 30 Ogos 2020 disandarkan, yang akan menelan belanja RM12 bilion. Ini akan menyediakan jaringan keselamatan segera bagi pekerja yang menganggur. Kedua, lanjutan moratorium pembayaran balik pinjaman bank selama 6 bulan lagi apabila ia tamat pada 30 September yang berjumlah RM6.4 bilion akan membantu 8 juta individu dan syarikat Malaysia. Sedangkan lanjutan moratorium pinjaman bank dan bantuan bank bersasar selepas 30 September yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional hanya membantu 1.4 juta peminjam. Ramai yang mengadu bahawa ini tidak memanfaatkan mereka tetapi hanya menguntungkan institusi keuangan dengan sekadar memanjangkan tempoh pembayaran pinjaman dan justru memerlukan pembayaran faedah yang lebih tinggi, kata bekas Menteri Keuangan itu. Yang ketiga, insentif pengambilan pekerja untuk jangka masa 2 tahun di bawah Malaysia Kerja, iaitu RM500 sebulan kepada pekerja dan RM300 sebulan kepada majikan untuk mendorong mereka mengambil pekerja tempatan seperti yang dicadangkan oleh Pakatan Harapan dalam Belanjawan 2020. Pelebaran skim ini untuk merangkumi 600,000 pekerja Malaysia dan majikan mereka akan menelan belanja berjumlah RM13 bilion. Ini juga membantu lebih 500,000 belia yang menganggur yang merupakan sebahagian besar daripada kadar pengangguran 4.9%, jelas beliau. Guan Eng berpendapat untuk menyelamatkan dan mengeluarkan ekonomi Malaysia daripada kemelisitan, fokus keuangan kerajaan harus beralih daripada mengawal tahap hutang dan defisit fiskal negara kepada meminjam lebih banyak wang. Obsesi untuk mengawal defisit negara bagi melindungi penarafan kredit negara perlu memberi laluan kepada strategi meminjam lebih banyak wang demi menyelamatkan pekerjaan, perniagaan dan mata pencarian rakyat Malaysia. Dengan huraian tersebut dapat kita perhatikan bahawa DAP sebagai sebahagian daripada Pakatan Harapan mahu yang terbaik untuk Malaysia menerusi perancangan ekonomi secara holistik. Kita tunggu sama ada Belanjawan 2021 Kerajaan Tebuk Atap mampu melahirkan dasar keuangan yang mantap untuk rakyat Malaysia.